Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Sekarang dah mula masuk muka surat 33 dari kitab Pedoman Sembahyang Jamaah, hasil karangan Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah. InsyaAllah dalam masa PKP ni harapan kita dapat khatam kitab ni. Kitab yang memfokus dalam hal sembahyang jemaah semata-mata, tak ada kait dengan perkara-perkara lain lagi. Dan seterusnya sambungan kita di sini, dan berkata, bagi dua dari atas muka surat 33. Dan berkata Ibn Hajar, kata Syekh Ibn Hajar di dalam syarah Irsyad, bermula akrab ialah perkataan Rafi'i dan Nawawi, dan atasnya kebanyakan ulama mutaakhirin. Ini lanjutan bahasanya dah lepas. Bahasa yang dah lepas, pendapat Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi bagi makmum yang cuah. Yang cuah dengan membaca bacaan sunat. Makmum masbuk yang cuah dengan membaca bacaan sunat selepas daripada takbiratul ihram. Makmum masbuk. Atau ia diam. Makmum masbuk ia diam, tak ada baca apa-apa bacaan, tak dibaca. Sama telah Fatihah, baca sunat pun dia tak baca. Selepas dia takbiratul ihram. Pada pendapat Imam Rafi'i dan juga Nawawi, makmum tersebut kok mana sekalipun dia kena baca juga Fatihah dia. Dan jemaah ia ketinggalan dari imam 3 rukun yang panjang. Jadi nampak semacam lah bagaimana makmum mewafik yang lepas. Ini atas pendapat Rafi'i dan Nawawi. Tetapi bagi jam'um muhaqqiqin, pendapat yang kuat dah ni, tiada dibenar, tiada diuzur. Ia ditinggal oleh imam sampai 3 rukun yang panjang sebab dia makmum masbuk. Lain. Ini ada khilaf ni pula ni. Terpulang lah setelah faham tu. Pandai-pandai dah bawa dirinya. Nak pakai pendapat Rafi'i Nawawi ke, jam'um muhaqqiqi ke. Jangan pakai pendapat sendiri ya. Kita ni tak tahu banyak. Tiba-tiba nak terjun dalam bidang ijtihad masalah fiqh. Sejajar dengan barisan ulama-ulama mujtahid sana, itu tidak menepati. Kita kena akur atas ketetapan ulama yang sudah sampai taraf mujtahid yang sebegini. Adapun apabila rakaat masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah pada yang wajib itu, maka batal sembahyangnya. Ni hok pendapat yang kita pakai hari ni lah. Hok yang dihasil oleh jam'ul muhaqqiqin. Jadi makmum masbuk tadi, kalau dia tu leka dengan baca sunat,
selepas dia takbiratul ihram dia tidak terus baca Fatihah selalu. Ataupun makmum masbuk yang selepas takbiratul ihram dia tak baca Fatihah, hanya dia diam saja. Makmum yang sebegini dikira makmum yang cuai. Dengan itu tak dapat tidak dia kena baca juga ayat Fatihah sekadar jarak masa yang dia leka dengan baca sunat ataupun sekadar jarak masa yang dia diam tadi. Kena baca. Apabila rakaat masbuk itu dengan ketiadaan baca Fatihah qada yang wajib itu maka batal. Kalau langsung dia tak baca Fatihah, imam rakaat dia pun tunggu rakaat juga. Sedangkan peluang untuk dia dapat membacakan ayat Fatihah sekadar masa dia baca sunat dan sekadar masa dia diam tadi dia tak baca. Dia sama-sama rakaat. Mengakibatkan sembahyang tu boleh jadi batal. Jadi batal. Tu payah sikit dah. Masalah ni Romek tak biasa dengar bahasa Celaru. Celaru tak celaru pun terpaksa lah. Sebab Tuhan anugerah akal bagi kita, utamanya kita gunakan akal berfikir ke arah kita nak ambil faham dalam soal hukum hakam agama. Bukan saja-saja Tuhan bagi akal siapa ke jadi orang yang cerdik, tapi tidak digunakan akal yang bijak, yang pandai, yang cerdik tadi untuk mengambil faham dalam soal hukum agama. Hanya ditupukan dengan akal yang cerdik untuk cari makan. Bukan Tuhan jadi akal nak cari makan. Kalau nak cari makan, tak ada akal boleh makan. Tengok lembu ada akal, setakat ada otak ya. Kenyang dia pada kita. Kita kena makan roti canai, dia makan rupuk ya lah. Biarlah lenguh akal berfikir nak ambil faham soal hukum ini suatu jihad, suatu pengorbanan jihad. Inilah jihad namanya, bukan semata-mata akad senjata oleh jihad. Ini bercakap berkobar-kobar jihad, mengaji pun tak nak. Sebetulnya mengajar lagi jauh. Kok jadi berjahat pula lah nah. Dah tak tunang tanggungjawab agama. Jadi tak faham balik tu. Dan ada di dalam Tuhfah, ada tersebut di dalam Tuhfah, dalam kitab Tuhfah karangan Ibn Hajar ni Tuhfah ni. Pindah daripada, pindah tu dipindah, berkelimah dah. Ada tersebut di dalam kitab Tuhfah, dipindah daripada kebanyakan sahabat Syafi'i, kebanyakan pendapat sahabat Imam Syafi'i, dia panggil ashabus Syafi'i. Apa pendapat kalangan ashabus Syafi'i? Kata dia bahawa makmum masbuk itu hak ni hak majoriti kita duk pakai hari ni, sehingga terbeza dengan muwafiq tu. Kita pakai atas pendapat ni. Dia kata bahawa makmum masbuk, bahawasanya makmum masbuk, kita celah makmum untuk nak merendahkan ayat ni. Bahawasanya makmum masbuk itu apabila rakaat imam, rakaatlah ia. Bubuhlah celah antara rakaat dengan ia tu. Kata sahabat Imam Syafi'i, dia kata makmum masbuk ni kalau imam rakaat tak ada pilihan lain lah, rakaat lah. Walaupun Fatihah dibaca tak sempat habis sekalipun, ataupun tidak ada peluang pada dapat baca Fatihah kerana imam dah rakaat, tak payah baca lah Fatihah, rakaat je lah. Dan gugur daripadanya yang tinggal Fatihah. Makna gugur daripadanya, daripada makmum masbuk tu, yang tinggal Fatihah tu, ayat Fatihah tak sempat dibaca tu, dia hilang gitulah, tak apalah. Itu makna kata gugur tu. Dan dipilih akan pendapat ni dipilih. Pendapat ni pendapat yang terpilih.
Pendapat yang diamal, majoriti orang kita amal inilah. Pendapat kata makmum masbuk kiranya tidak sempat habis baca Fatihah imam rakaat lah. Kalau langsung tak sempat nak baca sebab imam dan rakaat, pakai langsung tak baca. Terus rakaat bersama imam. Inilah pendapat yang terpilih. Bahkan merajah oleh ulama mutaakhirin akan dia merajah tu menguat. Boleh katakan pendapat yang kuat. Inilah pendapat yang kuat. Bagi kalangan ulama mutaakhirin, ulama yang terakhir yang kemudian. Dan memanjang mereka itu akan mengambil dalil-dalil baginya. Dia mari lagi dalil-dalil atas hujah pendapat ni. Alhasil ataupun kesimpulan, ada dua kaul pada masbuk. Kesimpulan akhirnya makmum masbuk ni ada dua kaul, ada dua pendapat. Yang membimbangkan, yang membimbang tu yang menumpukan dengan bacaan tu, dengan bacaan sunat, dengan bacaan sunat. Satu kaum makmum masbuk selepas daripada takbiratul ihram dia duduk leka dengan baca sunat, iaitu doa iftitah lah. Makna kata bacaan sunat selepas takbiratul ihram tu, dia leka dengan baca doa iftitah. Sedangkan dia ni makmum masbuk. Makmum yang semacam ni pada pendapat satu kaul wajib baca Fatihah qada baca hak sunat itu. Makmum ni tetap dia kena baca Fatihah juga, walaupun dia makmum masbuk sekalipun. Qadar mana Fatihah yang kena baca? Qadar jarak masa yang dia duduk baca bacaan sunat tadi. Dalam hal ni kena buat ijtihad secara zon. Terpayahlah tu. Dan khilaf pula. Dalam kaum ni ada khilaf pula. Kata kil diuzurkan, dibenarkan meninggal dengan imam. Kerana dia nak lesaikan baca Fatihah, hak qadar jarak masa dia duduk leka dengan baca sunat tadi tak apa, walaupun dia tinggal oleh imam sekalipun. Satu pendapat. Kata ke yang lain pula dalam kaum ni tidak diuzurkan, tak boleh. Imam rakaat ya. Hak ni pun jadi khilaf lagi. Jadi kalau ngaji banyak khilaf jadi serabut kan anak. Ya tahu ya pilih satu dah. Kemas satu tu dah lah. Tapi adab mengaji kitab dia macam tu. Pengarang kitab lewat mari pendapat orang-orang lain pun nak suruh kita tu tahu kata. Tahu kata sebab benda tu benda hasil kajian ulama juga tu. Dan satu kaum pula tiada lazim masbuk itu membaca qada hak sunat. Pendapat ni. Pendapat yang kedua ni pula, hak makmum masbuk duduk leka dengan baca sunat selepas takbiratul ihram, dia tidak terus baca Fatihah. Kaum yang kedua kata tak usah lagi. Tak usah lagi baca ayat Fatihah. Qadar jarak masa yang dia leka dengan baca sunat tadi. Bahkan apabila rakaat imam, rakaatlah makmum. Ini mudah. Imam rakaatlah. Wallahu a'lam. Habis. Payah. Ni saya diri pun nak dalam kepala bahasa berat lah. Ya tahu ya dah ada tu dalam kitab baca dah. Adab mengaji kita apa ditulis oleh pengarang tu kita kena baca. Kata Tok Guru kan kita main lapak-lapak tak baca, pengajian kita berdepan pada kitab karangan dia tu tak ada berkat.
Berkat ilmu ni penting. Berkat ilmu ni penting. Penting macam mana? Kalau ilmu yang kita dapat diberkati Allah, pasti sekali ilmu tu akan bertambah dari sikit kepada banyak. Antara lain lagi kepentingan barakah dengan ilmu tu kita sanggup amalkan. Itu ciri-ciri ilmu diberkati Allah. Sebaliknya kalau ilmu tak ada berkat, ilmu kok kanan dia kok kiri. Tidak sehaluan dengan kerana ilmu. Itu ciri-ciri tidak berkat. Selain daripada tidak bertambah ilmu, selain daripada tidak sanggup dikerebangkan ilmu yang dimiliki olehnya. Makna dikerebangkan ilmu yang dimiliki olehnya, dengan sebab ada berkat ilmu tu, sanggup diajar orang, dia panjangkan cerita ilmu diri dia tu kepada orang lain. Itu ciri-ciri ilmu diberkati Allah. Batu orang dulu penting sangat berkat ilmu ni. Kalau dia tahu ulama besar, dia berdaping dengan ulama tu, nak ambil berkat ilmu ulama tu. Sedangkan kita diajar oleh ulama tu, orang lain pun ajar juga. Tetapi diketahui olehnya ulama tu lebih berkat lagi daripada orang lain. Dia sanggup mengaji, nak ambil berkat. Tak kedialah wafat ulama tu dia cari murid yang pernah mengaji dengan ulama tu, nak ambil berkat ulama tu melalui murid dia, boleh. Boleh. Oh, tak ada murid dah, dia mati belaka dah. Generasi murid pun dah mati, kata-kata. Seperti Syekh Daud Petani, kata-kata. Mana ada murid Syekh Daud lagi dah. Dia generasi yang keberapa. Lalu tak ada kiranya ambil berkat Syekh Daud. Nak cari jelujur murid dia dah tak ada. Kita cari kitab karangan dia. Kita mengaji kitab karangan dia. Kita matlaah kitab karangan dia. Kosak di hati kita sebab kita sanggup mengaji, sanggup mengajar kitab karangan dia tu, kita nak ambil berkat dia. Boleh. Tuhan tahu, Tuhan berkuasa dapat menurunkan keberkatan penulis kitab tu. Itu Syekh Daud tu. Gitu. Cerita pasal berkat ilmu dah. Zaman kita ni tak berapa penting dia berasa berkat tu. Sebab sebab benda tak nampak. Tak nampak tak penting mana. Dia penting dia nampak. Kalau kita kata mana nak duit dengan berkat, majoriti ramai nak duit. Sebab nampak. Berkat ni tak nampak. Walau berkat ni lebih berharga daripada duit. Duit dapat sekelip mata ya. 1,000 tengah 2, 3, 4, 5 hari, tak sampai sebulan lesaklah 1,000 tu. Tapi berkat tu kalau Tuhan nak anugerah kepada kita berkekalan. Kalau pandai jaga dia sampai bawa mati tu. Jangan main-main dah. Habis dia. Adapun muwafiq. Adapun makmum muwafiq. Makna adapun muwafiq itu adapun makmum muwafiq. Yang membimbang tu yang menumpu dengan sunat, dengan bacaan sunat. Ni kita buat takkik, kita celah-celah gitu lah. Nak kemahkan ayat tu. Adapun makmum muwafiq yang membimbang, yang menumpu dengan sunat, dengan membaca bacaan sunat. Serta dia takbiratul ihram, dia baca bacaan sunat. Sedangkan dia ni makmum muwafiq. Pada sepatut kita dah tahu diri kita ni makmum muwafiq. Bukan muwafiq lain. Adapun muwafiq, adapun makmum muwafiq yang membimbang dengan sunat, dengan bacaan sunat, diuzur akan dia meninggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang dengan tiada khilaf. Jadi pengarang kitab ni buat mari begini ni nak suka ternampak perbezaan muwafiq dengan masbuk. Makmum masbuk ni makmum yang tidak ada peluang masa, dapat ia membaca surah Fatihah sehingga tamat di masa ia qiyam, di masa ia berdiri pada mana-mana rakaat bersama imam. Makmum gitu namanya
masbuk. Makmum yang ada peluang masa dapat membaca Fatihah sehingga tamat semasa ia berdiri, semasa ia qiyam bersama dengan imam, makmum itu namanya muwafiq. Kembali pada cerita awal. Jadi makmum muwafiq ni diuzur, dibenarkan oleh syarak. Ia ditinggal oleh imam sampai 3 rukun yang panjang. Sekiranya dia tak lesat lagi bacaan Fatihah dia, imam tinggalkan dia, imam rakaat, i'tidal, sujud gitu-gini sampai 3 rukun yang panjang, tidak melarat, batal lagi sembahyang makmum tu. Sebab dia maaf. Halnya tidak ada khilaf ulama. Disepakati ulama yang begitu. Beza makmum masbuk. Makmum masbuk jadi khilaf. Ada sebahagian kata tak apa, kerana dia nak sudah baca Fatihah dia tu walaupun ditinggal oleh imam 3 rukun yang panjang. Ada sebahagian kata tak boleh. Bagaimana perbahasan yang dah lepas tadi. Tu dah. Ulangi semula dia. Ada pun makmum muwafiq yang membimbang dengan bacaan sunat, diuzurkan dia meninggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang dengan tiada khilaf. Dan terkemudian makmum daripada imam dengan sempurna 2 rukun fi'li kedua dengan ketiadaan uzur serta sengaja dan mengetahui dengan haram, batal sembahyangnya. Dan terkemudian ni cerita lain pula. Cerita ni tidak ada kaitan dengan cerita makmum muwafiq tadi. Ini dia nak mula cerita lain pula. Waktu doanya kelimah dan ni. Dan ni dan nak buka era cerita baru pula ni. Sebab tu dalam tahqiq dia kita buat masalah. Masalah tu satu masalah. Mudah. Dan terkemudian makmum daripada imam dengan sempurna 2 rukun fi'li kedua. Makna terkemudian makmum daripada imam tu, makmum tu kena tinggal. Makmum tu kelewatan daripada imam. Punya ketinggalannya, punya lewatnya dengan sempurna 2 rukun fi'li kedua. Sehingga imam tinggalkan dia, imam sudah sempurna 2 rukun fi'li. Yang sempurna. Umpama kata ginilah, sama-sama qiyam dengan imam. Imam rakaat, dia tak rakaat lagi. Dia masih lagi duk baca Fatihah. Berarti di masa tu imam sudah masuk 1 rukun fi'li. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia tak rakaat lagi. Berarti imam sudah masuk kedua rukun fi'li. Sebaik saja imam turun kepada sujud, berartinya imam sudah tinggalkan dia 2 rukun fi'li dengan sempurna. Dikala itu makmum tadi kalau dia tidak rakaat lagi, apa ini jawab dia. Ini bukan masalah makmum muwafiq yang lepas ni, itu lain hak tu ni. Ini hak tidak kena dengan muwafiq jadi maaf tu. Dengan ketiadaan uzur kena tinggal oleh imam 2 rukun fi'li itu tidak diuzur ketinggalan. Adapun makmum muwafiq hak yang ditinggal 3 rukun yang panjang oleh imam itu makmum muwafiq yang diuzur, yang dibenar, yang diboleh ketinggalan imam. Ini hak masalah makmum muwafiq yang tidak diboleh. Ia ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Tapi jadi tertinggal boleh. Serta sengaja, sedangkan dia tak uzur, lalu ditinggal oleh imam. Sengaja dia melambatkan diri dia dan mengetahui dengan haram,
Dia tahu buat gitu salah, tapi dia buat juga. Batal semaya. Jawabnya semaya mereka itu batal lah. Seperti rokok sebagai contoh. Sebagai contoh maksud kata makmum yang ditinggal oleh imam dengan 2 rukun fi'li yang sempurna, maka batallah semaya makmum tu seperti rokok imam. Imam rokok, dia tak rokok lagi. Dan i'tidal ia imam. Imam pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia tak rokok lagi. Dan turun ia imam kepada sujud. Imam pun turun sujud. Walaupun tak sampai kepada hak sujud, tapi imam sudah mula turun kepada sujud. Padahal makmum itu berdiri lagi, tak ada rakaat lagi, maka batallah sembahyang makmum tadi. Faham tak? Dikenaki ketinggalan dari imam 2 rukun baru boleh jadi batal sembahyang makmum tadi. Rukun jenis fi'li keduanya, rukun jenis perbuatan. Fi'li itu perbuatan. Jangan 2 rukun campur, satu fi'li satu qauli, jadi 2 rukun juga. Tak apa, sebab 2 rukun tu bukan kedua-duanya fi'li belaka. Satu rukun fi'li, satu rukun qauli. Qauli makna baca. Walaupun bunyi 2 pun tak apa. Sebab tidak jenis fi'li kedua-dua. Dan tiada batal terkemudian makmum. Tak batal makmum tu ditinggal oleh imam dengan 2 rukun qauli. Imam tinggal dia siapa mereka 2 rukun qauli. 2 rukun jenis baca, bukan jenis buat, tak batal. Mana contoh? 2 rukun qauli ditinggal oleh imam tidak batal sembahyang makmum. Seperti tasyahud, seperti baca tahiyat. Ini tahiyat akhir lah, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal, tasyahud awal tu bukan rukun, itu sunat arba'ah. Ini tasyahud akhir. Seperti tasyahud imam baca tahiyat. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke Nabi di dalam tahiyat akhir itu pun rukun. Jadi 2 rukun lah tu. Hak mana tasyahud? Hak mana tasyahud ataupun tahiyat ni hak mana? Hak yang bermula daripada kata at-tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat namanya, tasyahud namanya. Itu satu rukun. Habislah tasyahudnya. Lepas tu kita sama pula, Allahumma salli ala Muhammad. Itu dipanggil selawat di dalam tasyahud. Itu satu rukun yang asing daripada tasyahud. Satu rukun yang asing pula, selawat tu. Jadi 2 rukun dah situ. Jadi kalau orang tu baca tahiyat akhir, sekadar baca tahiyat, dia tidak menselawatkan ke Nabi dalam tahiyat akhir, maka lalu dia pun beri salam, batal sembahyang dia. Sebab dia tidak tunai salah satu rukun sembahyang yang 13. Tahiyat awal tu lain lah. Tahiyat awal langsung tak baca tahiyat pun tak apa, sebab itu sunat saja. Ini tahiyat akhir. Ini manakala tak faham tasyahud di mana, hak bukan tasyahud di mana. Ada satu cerita, dia isi orang nak jadi tu imam masjid di negeri Kelantan, bukan negeri Selangor. Negeri Kelantan dia bersolek sikit sebab negeri yang majoriti kalau orang nak jadi imam ni latar belakang orang mengaji. Saya tidak ngaji pondok. Kelas lebay kampung. Maka pihak pemeriksa tu imam tadi dia suruh baca tahiyat lah. Dah nak jadi tu imam, suruh baca Fatihah,
Lepas tu baca tasahud pula. Yang nak jadi tiamah tadi agama berat ke dia. Dia bacalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata Pak interview cukuplah, cukup. Nak jadi timang macam mana? Nak beza tahiyat tasahud dengan bukan tasahud, tak reti nak beza. Orang suruh baca tasahud, bukan suruh baca habis bacaan di dalam tasahud. Ini mulia agama siapa kau selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi tak ada kena mengena dengan tasahud. Hanya main boleh Pak interview tak ada. Dia nak test ni, lebah ni faham ke tidak? Masuk ke tidak mengaji yang menggatai si borang nak jadi iman. Ini lagi Kelantan, lagi lain ni. Kita pun tak tahu, kita pun tak pernah biasa. Ini cerita daripada mulut ke mulut. Jadi cerita tu kita jadi ambil pengajaran lah. Pengajaran kitanya biar dapat kita beza. Hak mana rukun, hak mana tak rukun dah nah. Dan baca tasahud ni biar betul lah. Maksud kata betul tu syadah tu. Tasdik dalam tahiyat tu, dalam tasahud tu. Jangan terhazaf, jangan terhilang. Kalau terhazaf, terhilangnya syadah dalam tasawuf, tidak sah tasawuf. Kalau tidak sah tasawuf, batallah sembahyang. Sebab tasawuf itu rukun sembahyang. Mana? At-tahiyyah. Ada tasdid dah dua tu. At-tahiyyah. Kalau tak ada tasdid mungkin bunyi at-tahiyyah, at-tahiyyah. Dalam kali ataya. Ataya apa? Kena at-tahiyyah. Sebab tu kena training baca. Orang zaman dulu lah. Kalau bula-bula kot kampung Pantai Timur ni, dia nak betul bacaan semayang, dia cari Tok Iman, cari ustaz, cari Tok Lebah. Tolong dengar, dia kata. Saya nak baca ni, kalau tak kena tolong betul punya ikhlasnya orang dulu mengaji ni. Sampai tangan tu. Dia kata baca lah. Tok guru perbaikan juga. Baca nak dengar. Yang segah orang zaman dulu beken-beken tau. Kalau mengaji Quran, kalau tak betul, yang segah dia colek mata. Tengok molek putih mata, aku colek dengan telunjuk. Dia buat gitu nak suruh murid tu ambil berat dah. Zaman dulu. Sebab tu lah boleh ilmu. Bacalah orang tu tadi. At-tahiyyatul betul dah tu. Sampai ke habis yang betul. So baca Fatihah pula. Suruh baca Rabiul Fili pun baca depan tok guru. Kunut Allah Madini pun baca. Sampai tangga tu dia belajar dah nah. Dia belajar. Ini sekali imbah kadang-kadang duduk sebelah kita sembahyang Jumaat tu bunyi bacanya geweh. Makna geweh. Kelantan kata geweh ni tak tahulah. Geweh ni guana tak tahu. Logat Kelantan tu geweh tidak menepati lah. Dan sebab apa? Sebab dia tak cari guru. Dia orang panggil apa, musyafah ke tasmi' ke, sebab ngaji Quran juga. Kita baca, guru dengar, guru baca, kita dengar. Ambil pada mulut guru bacaan dalam sembahyang. Baru mau nepati dah nah. Lama-lama ni kadang-kadang dia buat cerdik seorang, dia beli buku, dia belajar dengan buku. Belajar dengan buku betul manja. Betul semua, tak ada salah dah nah. Tak, kalau buku tu boleh tegur kita. Dalam baca kena ada wasitah guru. Jadi rukun qauli itu rukun jenis baca. Manakala dikata jenis baca, dia dah menepati bacaan kita tu. Menepati bacaan kita tu. Kalau tidak menepati, bagaimana kata tidak ada yang tasdik. Yang tepat sepatut ditasdik, tidak sah. Semacam tihah tu kena jaga.
Sudah. Dan tiada tu. Dan tiada batal terkemudian makmum dengan dua rukun qauli. Makmum ditinggali hima dua rukun qauli kedua. Rukun jenis baca tidak batal. Hak yang batal dua rukun jenis fi'li. Mana dua rukun fi'li ketinggalan dari imam makmum tadi tidak batal sembahyang. Seperti tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud. Itu dua rukun. Tasyahud satu rukun, selawat ke Nabi dalam tasyahud itu satu rukun. Oh, selawat macam mana? Selawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat. Ada pula orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh tambah ke Sayyidina? Kita kata Sayyidina kepada Nabi itu sama ada dalam selawat luas selawat kita memuliakan Nabi, menghormatkan Nabi. Kita tarahlah dia tu dengan kata Sayyidina, tuan saya, penghulu saya. Sebab Sayyid ni tuan. Kita kata na tu kita mengembalikan bagi kita domain na tu kembali ke kita. Kalau kita gabung dua kalimah ni, Sayyidina, tuan saya, penghulu saya. Mamalah Nabi itu tuan kita, penghulu kita. Adakah salah? Kalau salah, tak kalah ulama-ulama yang besar-besar dulu, dia gubah selawat, dia taruh Sayyidina. Hak bahasa jenis manusia tak nak kata Sayyidina, jenis fahaman usul Wahabiyah. Ada bercampur bau dengan pahaman Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim al-Jauzi. Orang panggil pahaman Wahabi Salafi. Ni puak-puak ni tak nak Sayyidina ni. Hujah dia hanya dia kata tak ada hadis selawat ke Nabi, Nabi suruh kata Sayyidina. Kalau Nabi suruh kata Sayyidina, nampak sangat. Takkanlah Nabi baca selawat dia selawat ke dia tu Sayyidina Muhammad, tuan saya Muhammad. Takkanlah pelik. Kita umat Nabi lah membahasakan Nabi Muhammad tu adalah tuan kita dengan kata Sayyidina. Faham tak? Tu dia katakan dalam sembahyang ni kita ikut ajaran asal hak Nabi ajar. Tidak ada selawat dalam sembahyang tu Nabi kata Sayyidina. Oh, dia korek sampai ke situ. Ulama dulu dah bincang dah. Ulama muktabar dalam mazhab fiqh Syafi'i. Kita tak payah ambil mazhab lain lah, kita ngaji tak banyak dah. Syafi'i pun tak kata. Dibolehkan kata Sayyidina. Ulama-ulama yang unggul, yang hebat-hebat, yang sepatut dia ke tengah pendapat dia tu, dia boleh kata Sayyidina. Mari ke kita hari ni tak tahu mana. Nak menulis kitab setebal kitab ulama yang kita kata tak betul tu pun tak mampu kita. Sementara kita nak mengarang kitab setebal tu, kita nak baca kitab karangan dia pun gagah-gagah sangat, jadi lompat gagak. Lompat gagak tempat payah pakai tinggal. Ambil tempat mudah. Itu style lompat gagak. Ada di bawah panjang lebar Sayyidina tu. Boleh. Tak nak sudah dah. Bukan benda wajib. Tapi jangan dilarang orang kata. Sebab tidak jadi haram. Bahkan baik pula kata Sayyidina. Sama ada luar sembahyang, hatta dalam sembahyang sekalipun dibolehkan. Atau satu rukun. Ketinggalan makmum daripada imam, satu rukun qauli, satu rukun fi'li, dia capur jadi dua rukun pun tidak batal. Walaupun dua rukun ketinggalan sekalipun, sebab kedua-dua rukun itu jenis berlainan. Satu jenis qauli, satu jenis fi'li. Mana? Seperti Fatihah. Fatihah rukun qauli dan rakaat rukun fi'li. Jadi dua rukun tak batal.
Dan mendahulu makmum atas imam dengan sempurna 2 rukun fi'li, kedua batal semayangnya makmum. Habis cerita pasal makmum ditinggal oleh imam 2 rukun fi'li batal semayang. Hak makmum yang tidak diuzur ketinggalan dari imam. Adapun hak makmum diuzur dibenar ketinggalan pada imam, bagaimana kata makmum muafiq yang dan lepas tu lain. Tu tak timbul cerita ni. Hak ni pula dia kata dan mendahulu makmum atas imam dengan sempurna 2 rukun fi'li, kedua batal semayangnya makmum tu. Makmum mendahulu imam, lajak makmum daripada imam. Punya lajaknya makmum dia mendahului imam 2 rukun fi'li kedua, maka batallah semayang makmum tu. Mana contoh yang dikatakan makmum mendahului imam 2 rukun fi'li maka batal semayang makmum, seperti rakaat makmum. Makmum rakaat seorang, imam belum lagi rakaat. Kita teruslah. Tak apa. Sebab bukan cakap dunia ni. Dan iktidak ya. Makmum tadi dia iktidak. Sami Allahu liman hamidah. Maknanya dia mendahului imam 2 rukun fi'li tu. Dia rakaat, imam tak rakaat lagi. Selepas rakaat dia pun iktidak sami Allahu liman hamidah. Dah makmum tadi sudah mendahului imam 2 rukun fi'li. Dan turun ia bagi sujud lepas i'tidal dia pemula turun nak sujud. Dari itu makmum tadi ia sudah mendahului imam 2 rukun fi'li dengan sempurna. Kalau setakat dia i'tidal tidak turun rakaat lagi, tak apa lagi tu. Tak apa lagi. Sebab apa? Sebab dia baru tinggal ke imam 2 rukun fi'li, tidak termasuk lagi pada kata sempurna. Sebab dia kata tidak sempurna sebab dia masih lagi duduk berdiri i'tidal. Dikala dia turun sujud tu bermakna dia sudah tinggal 2 rukun fi'li dengan sempurna. Dia turun sujud tu. Rakaat sudah sempurna, i'tidal sudah sempurna. Dalil sempurna i'tidal tu dia turun sujud. Dikala tu batallah semayang dianya. Padahal imam berdiri lagi. Ini satu dah. Satu masalah. Hak makmum mendahului imam 2 rukun fi'li dengan sempurna batal semayang makmum. Masalah yang kedua pula. Atau rakaat makmum sebelum imam tak rakaat lagi, dia rakaat dahulu daripada imam. Maka tatkala berkehendak imam bahawa rakaat, ia i'tidal. Imam pun nak turun rakaat, dia i'tidal. Jadi laju dia banyak dari imam. Dia pun sami Allah. Imam baru nak turun rakaat, dia i'tidal dah. Maka tatkala berkehendak i'tidal imam, sujud makmum. Imam baru nak i'tidal pada rakaat, dia turun sujud dah. Gaya begitu pun makmum tadi dia kata ia sudah mendahului imam 2 rukun fi'li dengan sempurna namanya. Maka tiada berhipung. Hal yang sebegitu tidak terhipunglah. Tidak terjadilah berhipung makmum serta imam, makmum bersama dengan imam di dalam rakaat. Dalam rakaat tu tak berhipung sekali dengan imam, berasingan. Dan tiada dalam i'tidal, dalam masa i'tidal pun tidak berhipung sekali dengan imam. Dan jika mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun itu dengan lupa atau jahil akan haram, tiada madarat. Dan jika mendahulu makmum akan imam, wallahu a'lam. Katalah nak banyak-banyak sakam pun tak boleh gila juga lah.
Kita mengaji kitab Jawi yang sebegini, di samping kita nak tahu maksud ayat kita, ibarat kita nak ingat lalu. Nak ingat. Allah.